Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akil Naufal bin Arman, nombor matriks 1035, dan hari ini saya akan mewakili kumpulan saya untuk mereview satu filem yang diberi nama The Insider yang diterbitkan pada tahun 1999. Filem ini diterbitkan oleh seorang producer yang bernama Michael Mann dan merupakan antara filem teragung ataupun karya teragung oleh Michael Mann sendiri kerana mendapat anugerah yang banyak di Oscar dan juga mendapat rating yang tinggi di website-website review filem. Seterusnya, filem ini berdasarkan satu artikel yang ditulis dalam sebuah majalah yang bernama Vanity Fair. Tajuk artikelnya ialah The Man Who Knew Too Much. Dalam filem ni ada dua watak utama, iaitu yang pertama ialah Lowell Bergman, seorang wartawan untuk SBC News, dan dia mengarah satu rancangan yang bertajuk 60 Minutes. 60 Minutes ni adalah satu rancangan televisyen ataupun satu interview yang gunakan konsep interview sambil report. Okay, dalam interview tu juga ada report, ada interview orang, tapi dalam interview orang tu dia tanya-tanya soalan yang melibatkan untuk membuat satu investigation terhadap orang tersebut. Seterusnya kita ada watak kedua, iaitu Jeffrey Wigand, iaitu seorang eksekutif di sebuah syarikat tobacco, bekas eksekutif sebenarnya di sebuah syarikat tobacco, dan dia dipecat daripada syarikatnya kerana mengetahui terlampau banyak tentang syarikat tersebut. Kisahnya bermula apabila Bergman dengan host untuk show dia, iaitu Mike Wallace ni, berjumpa dengan Sheikh Fadlallah. Okay. Sheikh Fadlallah ni masa tu dipandang sebagai seorang ikon Islam ataupun seorang tokoh Islam. Okay. United States punya people, dia orang pandang Sheikh Fadlallah ni sebenarnya adalah Syiah sebagai seorang tokoh Islam untuk seluruh dunia, umat Islam untuk seluruh dunia. Jadi dia pergi sana untuk interview, untuk bagi tahu kenapa berlaku serangan-serangan teroris, kenapa berlaku suicide bombing yang berlaku di negara US. Selepas interview tersebut, Bergman dia ada beberapa fail yang perlu diterjemahkan. Kemudian dia menghubungi Jeffrey Wigand untuk diminta pertolongan untuk terjemahkan fail-fail tersebut. Tapi semasa mereka jumpa, Jeffrey Wigand tidak menjawab soalan-soalan yang Bergman bagi tahu. Bergman tanya kerja macam mana, kerja apa. Tapi Wigand ni dia refuse untuk jawab. Okay, and then Bergman ni dia boleh sense something is not right. Dia sense something is fishy here. Okay, so apa dia buat? Bila dia curious, okay, dia cuba dig in dekat Wigand dengan cuba telefon dia mula-mula. Okay. And then bila dia try telefon, tak dapat. Okay, tak angkat. Wigand ni tak angkat. Tapi dia try fax. Okay, dia try fax typing Wigand, and then Wigand reply balik, dia cakap he can't call. Okay, I can't call, I can't talk to you. Okay, so dia tak boleh cakap dengan Bergman ni. Okay, so apa yang diorang buat? Diorang bermessaging ikut fax tu. Tapi diorang tak cakap banyak pun. Diorang just tanya si Bergman tu, just bagi tahu nak jumpa kat mana, scan, and then diorang jumpa. Jadi filem ni dia panjang, dia punya storyline dia agak slow build up dia. Okay, dia ada banyak cerita yang sebenarnya mind blowing. Okay, kalau kita ni seorang penonton yang sabar, kalau saya ni, saya jujur, saya punya review, bagi saya filem ni bagi saya antara top lah. Okay, dia antara yang bila kita tengok satu movie tu, kita dapat banyak ilmu. Alright. And apa yang betul-betul come out from yang daripada filem ni, daripada saya, ialah pelakon tu sendiri. Okay, pelakon dalam cerita ni seperti Mike Wallace, Bergman, dan juga Russell Crowe yang bermain watak sebagai Wigand tu. Okay, sangat-sangat on point dia punya reaction. Okay, dia punya tindak balas dia untuk dalam situasi-situasi tu on point. Okay, membuatkan kita sebagai penonton rasa immerse dalam filem tersebut. Okay, jadi kita lebih minat. Okay, sebab kita tengok reaction, kalau kita tengok reaction Wigand dalam filem The Insider ni, menunjukkan banyak masa-masa dia down, masa-masa dia stress. Menunjukkan betul kalau kita ni seorang whistleblower, okay, kita dapat tahu info pasal sebuah company
And then bila kita kena attack mentally and physically dengan pihak-pihak ni, diorang akan guna cara yang sezalim-zalim mungkin ataupun sejahat-jahat mungkin untuk buatkan kita down, untuk break kita supaya kita tak bagi tahu the truth, untuk kita tak bagi tahu kebenaran yang sebenar. Okay. Ini adalah satu watak yang dipotretkan oleh Wigan ni ataupun Russell Crowe yang dapat dijalankan dengan baik lah, dapat dilakukan dengan sangat baik. Juga daripada filem ni, antara satu nilai yang sangat penting yang kita boleh tengok ialah nilai kejujuran tu sendiri. Okay? Bila kita ada satu penipuan, okay? Bila satu penipuan ni, dia akan bawa pada satu penipuan yang lain. Okay? Pada satu penipuan lain ni, bawa ke penipuan lain. Bawa lagi penipuan lain. Okay? Dia berterusan. Tapi bila kejujuran, straight to the point. Okay? Kita tak gunakan kepalsuan ataupun berpura-pura bila kita bagi tahu, bila kita cuba menerangkan sesuatu, kita tak menipu. Bila kita tak ada perasaan, bila kita tak menipu ni, dia akan mengelakkan kita daripada benda-benda yang boleh melibatkan kepada penipuan yang lebih besar lah. Contoh kita menipu kat sekolah kan. Kita menipu kat sekolah tu, menipu guru besar cakap kita tak punting sekolah. Bila kita tak kita menipu tak pergi sekolah, okay, dia akan tanya mak ayah kita pula, betul ke tak pergi sekolah? Mak ayah kita tanya kita, betul ke? Kita menipu mak ayah kita pula, cakap tak pergi sekolah. Lepas tu dia tanya pula kawan-kawan kita pula bohong, tak pergi sekolah. So, bila menipu ni, dia akan berterus hingga jadi lebih besar lah penipuan tu. And then bila dah sampai penipuan yang terbesar tu, bila dapat satu point kejujuran, untuk kita, masa tu baru kita nak come out, masa tu baru kita nak sedar diri, kita nak bagi tahu kejujuran kita, masa tu sangat berat. Okay, efek ataupun kesan daripada penipuan yang banyak tu, efek dia sangat besar. Akhir kata, filem ni sebenarnya adalah filem yang sangat bagus dari segi dia punya storytelling, jalan cerita dia. Okay, jalan cerita dia sangat bagus. Okay, untuk satu movie yang berdurasi 2 jam lebih, okay, 2 jam 17 minit, sangat lama sebenarnya, tapi dapat deliver satu cerita yang sangat bagus, cerita yang menarik sebenarnya. Sebenarnya sangat menarik sebab dia melibatkan apa yang seorang whistleblower ni perlu go through, perlu hadapi untuk bagi tahu satu truth je. Nak bagi tahu yang nikotin tu sebenarnya addicting je. Okay? Tapi apa yang dia kena go through tu, isteri dia sendiri tinggalkan dia, anak-anak dia dah tak ada. Kan? Lepas tu dapat death threats. Okay, so dia memang betul, memang dia bagi tahu situasi sebenar. Apa yang berlaku kalau kita cuba jadi untuk whistleblower ni. Apa yang jadi kalau kita try untuk bagi tahu information yang tak sepatutnya diberitahu pada rakyat yang patutnya diberitahu. Okay? So sebab kita semua ada hak, kita rakyat ada hak untuk tahu kebenaran. Alright? Untuk rating pula, saya rasa rating untuk movie ni is 8/10. Okay? A very good movie, a must watch. Okay? Memang digalakkan lah untuk kita tengok. Okay? Sebab banyak nilai yang saya rasa dapat kita belajar, and then kita sendiri dapat tengok pengalaman seorang whistleblower. Okay? Real life experience. Okay? A very good movie. And di sini juga saya nak ingatkan sekali lagi lah betapa pentingnya nilai kejujuran dalam apa jua benda yang kita buat. Alright, apa jua benda yang kita cuba untuk sampaikan. Okay, kita punya kerja, dalam setiap hari kerja kita, apa yang kita kena buat, kita mesti jujur. Jujur tu memang penting. Kita tengok kan, apabila kita tak jujur, isu tu akan lebih besar. So, di sini saja, sampai sini saja saya punya review untuk filem ini. Saya berterima kasih sangat kepada pendengar kerana dapat mendengar saya punya review yang tak seberapa ni. Tapi memang saya cakap lah, dia punya movie ni sangat mind blowing, sangat menarik. Jadi saya mengajak siapa-siapa yang menonton review ni untuk menonton filem tersebut. Okay. Terima kasih kerana mendengar review saya. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.